Kalau rela tu, dia punya kemeriahan dia tu, kalau dekat pelamin tu dia nampak suka tu kan, lain lah. Jadi kalau tak seni akan efek emosi, hati. So akan ada risiko-risiko yang bakal menanti di masa depan. Di benam hampa terhenti segala. Ku tak menyangka ini berlaku, terpaksa meninggalkan dirimu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera kepada semua yang terus bersama kita di Wanita Hari Ini. Kami kembali pada hari Isnin ini menghiasi tengah hari anda. Dan kita harap tengah hari yang cukup ceria bersama saya, Fadin Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof. Dan kami harapkan hari Isnin anda dimulakan dengan semua yang ceria dan dipermudahkan hari ini. Baik Fadin, kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan COVID-19. Kita nak wawarkan mengenai statistik semalam yang mana mencatatkan peningkatan kes sebanyak 1,096 kes. Baharu. Dan mana kes discharge pula melibatkan 1,104. Kita ucapkan tahniah kepada seluruh Barisan Harapan dan juga seluruh rakyat Malaysia kerana memainkan peranan masing-masing. Okey, namun jumlah kes aktif masih lagi kita harus beri perhatian, 12,843. Tetapi seperti mana kita saksikan tadi, kes sembuh baru 1,104. Namun masih ada lagi kes kematian baru iaitu 3 orang dan kita harapkan dengan statistik ini kami tidak akan jemu-jemu kongsikan kepada anda setiap hari kerana inilah yang harus diingatkan, harus diberikan perhatian kepada semua bahawa kita masih lagi belum berjaya tapi perjuangan kita harus diteruskan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Yang mana kalau kita keluar tu jangan lupa memakai pelitup muka, jaga jarak fizikal antara satu sama lain dan juga jaga keselamatan keluarga kita dan juga diri kita. Kita jaga kita. Baik, sebelum kita terus ke topik hari ini, kita nak bersama dalam segmen tajaan bersama pengarah Reno Global yang berhad iaitu Puan Siti Nur Isha Isa. Silakan. Hai guys, okey, Isha ingin mengenalkan satu produk iaitu yang tengah menjadi kegilaan dan juga fenomena di Malaysia iaitu tak lain dan tak bukan Bubble Belly Multipurpose Essence, minyak urut pertama di Malaysia yang mengandungi vitamin E. Minyak ini menggunakan pati-pati herba yang diimport daripada luar negara. Baunya pula wangi, tak macam minyak-minyak zaman dulu. Okey, minyak dia juga mempunyai NOT daripada KKM dan juga lulus lab test. Minyak ini sesuai digunakan oleh lelaki, wanita mahupun ibu dalam pantang sebagai pengganti param dan juga dapat membantu menyusutkan berat badan. Best ke tak best? Selain daripada mengurut dengan Bubble Belly ni dapat mengurangkan lenguh-lenguh badan, ia juga dapat membantu mengempiskan perut. Siapa cakap tak best? Sesuai juga digunakan sebelum exercise. Sebab apa? Ianya amat membantu kerana Bubble Belly ni hangat-hangat manja gitu. Okey, minyak ni juga boleh digunakan di dalam bilik air. Pendek kata, satu botol pelbagai guna. Best ke tak best? Okey. Selain itu, mak-mak yang tak ada masa nak pergi exercise, nak pergi gym, tak payah risau. Sapu je Bubble Belly ni pada kawasan yang korang kehendaki dan sambung rutin harian anda seperti biasa. Bagi sesiapa yang ingin berjaya bersama tim Bubble Belly, jangan tunggu lagi. Okey. Hubungi nombor yang tertera pada kaca TV anda sekarang atau hubungi leader-leader kami yang sah di seluruh Malaysia. Berjaya bersama kami, kami akan guide korang semua. And yang paling penting sebelum Isha lupa, korang juga boleh menyertai peraduan 1 minggu 1 cincin. Dapatkan Bubble Belly daripada kita yang sah dan hantar gambar selfie anda. Okey, pastikan Bubble Belly baru beli.
Baik, kepada anda semua, pastikan anda terus bersama kita sepanjang hari ini kerana kita ada tetamu-tamu yang cukup istimewa dan topik yang cukup menarik, termasuk persembahan Sufi Rashid nanti. Dan hari ini kita akan kongsikan satu lagi topik berkenaan dengan kahwin, iaitu... Suka kan kahwin? Kahwin memang suka. Tapi awak lebih suka kahwin kena paksa atau rela? Itu kejap lagi kita akan kupas ataupun kita korek rahsia dia sebenarnya. Okey. Tapi kita nak kongsikan mengenai kahwin paksa atau rela. Kita nak tahu kalau sekiranya dipaksa kahwin, macam mana agaknya kita nak menerima situasi tu, ataupun kalau rela, sejauh mana tahap kebahagiaan rela tu. Betul, satu yang cukup menarik. Tapi kepada anda semua, kami nak mengajak anda berkongsikan mungkin soalan dan juga pendapat anda di Facebook kami, Wanita Hari Ini. Dan jangan lupa juga untuk menjengah-jengah Instagram kami, iaitu WHI TV3. Pastikan anda follow. Dan hantar soalan anda jika anda ada pengalaman, kita suka nak kongsikan dan panjangkan kepada tetamu kita sebentar. Saya tahu ramai di luar sana tengah dilema, paksa ataupun rela, jadi teruskan bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Santun ada. Itulah dia. Kan saya memang macam tu. Kenapa nak tutup muka tu? Biar terbuka. Tak nampak. Iyalah. Buka. Buka dulu. Buka. Malu betul. Malu memang. Pandanglah muka. Dah halal tu. Dah sah tu. Kita ambil cicit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah. Cantik tangan. Okeylah. Assalamualaikum. Assalam. Tadi antara sedutan drama yang mana dia mungkin kena kahwin paksa. Bila dia tengok lawa, dia jadi rela. Tapi sebab tu dia bukan kahwin paksa. Tapi 30 saat awal video tu saya nampak macam ada dekat YouTube tu ada video kahwin Fatin Hamimah Yusof, macam tu juga lebih kurang dia. Oh, awak buat research? Saya buat research. Okey, baik. Kita bergurau saja dapat hari Isnin ini. Kita ceriakan lagi dengan topik yang kita rasa cukup menarik bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan Mimi Fly. Hai Mimi. Sihat? Alhamdulillah. Kazwan Zulkifli, kalau kita panggil dia Kepeng lah. Dan juga penulis motivasi kita hari ini, Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad. Terima kasih semua bersama kita pada hari ini. Paksa atau rela? Sekarang kita nak tanya. Kita nak mulakan dengan Mimi lah. Kalau melihat kepada paksa atau rela dalam perkahwinan ni, secara generalnya lah, Mimi rasa bagaimana untuk situasi ataupun era sekarang ni? Era sekarang ni Mimi rasa secara paksa ni hanyalah membuang masa. Okey, jujur. Kuat-kuat jujur ni. Itu opinion Mimi. Kenapa? Sebab mencari pasangan hidup ni adalah satu keputusan yang paling penting dalam hidup kita. Kita nak duduk dengan dia, makan dengan dia. Kita punya career, kalau ada problem, itulah terapis kita. Kita, macam mana kita nak keadaan rumah kita, macam mana kita nak energi rumah kita. Pasangan tu, dia kena sekali dengan kita. Kan? Orang cakap chemistry lah, mencari chemistry yang betul. Ya, jadi lepas tu, bagi Mimi, bila perkahwinan ni diambil secara remeh-temeh ataupun kalau especially bila perempuan kan, kita jenis nurturing kan. Yang mana-mana pun boleh macam tu kan. Luar, mungkin dalam hati. Tapi sebenarnya kalau kita tak tanya diri kita sendiri. Kalau kita tak tanya diri kita sendiri, kita nak yang macam mana, dan kita akan sentiasa berjumpa atau
menjalinkan hubungan dengan yang tak sebenarnya sesuai dengan kita. Apatah lagi dalam perkahwinan. Okey. Bagi Okey, Mimi lah. Kita gosok-gosok tangan. Okey, tak apa Syazwan. Umumnya dulu Syazwan. Bukanlah, dia bukan masalah isu suka ataupun tidak. Tapi kalau terpaksa kahwin dengan kerelaan, mungkin bagaimana situasi itu kalau Syazwan sendiri menghadapi? Saya tak ada pernah ada dalam situasi kena paksa kahwin. Okey. Jadi saya tak tahu rasa tu macam mana. Jadi tapi willing kahwin, saya pun tak kahwin lagi. Okey. Saya percaya simple je. Dalam hidup ni dia ada 3 benda yang tak boleh nak ubah, which is hidup, mati dan juga jodoh. Jodoh ni biasanya orang kita ambil tahu, kita rasa kita yang buat sebab kita tentukan tarikh bila. Padahal itu kerja Tuhan. Betul. Jadi saya sebenarnya terbuka untuk kalau kata saya kena paksa kahwin, jadi saya kahwinlah. Mungkin itulah caranya saya kahwin. Okey, kejap. Tapi kalau paksa tu ialah macam paksa dengan alamatnya bukan pilihan kita. Macam tadi tu kan. Buka-buka cantik, seronoklah. Tiba alamak. Itu saya cakap. Saya percaya like 3 benda ni dia takkan boleh ubah. Okey. Kita Prinsip usaha lah. macam mana, kita cari macam mana, kita tahan macam mana, tapi kalau kata Itulah bagi magic kedudukan dia. Magic dia akan jadi. Jadi kalau katalah saya tiba kahwin dengan orang yang mungkin bukan taste saya, bukan. Kalau itulah caranya saya berkahwin, dan saya boleh lawan macam mana. Pemikiran yang dah Jawapan dia matang sangat ni tau. meredokan apa keputusan. Okey, kita nak tanya Dr. Asmadi sendiri. Jawapan daripada Mimi yang Mimi mungkin tak bersetuju atas kahwin paksa. Tapi Syazwan dia okey. Lebih terbuka. Lebih terbuka. Bagaimana kalau kita melihat kahwin paksa ataupun rela ini boleh memberi pendekatan kepada individu yang nak dikahwinkan tu? Okey, kalau kita perhatikan zaman sekarang banyak yang lebih kepada rela berbanding dengan paksa. Saya kenal ada setengah keluarga, kenapa dia paksa kahwin? Pertamanya sekali contoh macam saya. Okey, saya nama Tengku. Kan, anak perempuan pun nama Tengku. Tiba-tiba dia kahwin orang biasa. Gugur nama Tengku tu pada cucunya. Jadi tapi pada saya benda tu tak ada kisah. Tapi bagi setengah keluarga, habis ni kita punya anak perempuan ni. Tapi nasib baik saya ada 3 orang anak lelaki yang boleh mewarisi Tengku tu sampai ke bawah. Okey. Ada keluarga yang fikir sebegitu. Ada orang paksa disebabkan harta. Dia tak nak harta yang dia dah hartawan, jutawan yang banyak ni tiba-tiba mungkin keluar daripada keluarga dia. Sebab itu ada orang dia kahwin di kalangan sepupu, 2 pupu, dia kahwin. Macam drama Melayu ni. Ini betul ni, ini betul. Okay. Ya, kalau kita pergi dalam masyarakat memang ada. Kan? Ada orang dia kahwin tu sebab nak sekufu. Maknanya aku ni dari golongan Said, Syarifah, ahli agama, keturunan Nabi. Jadi nak kena cari. Masih ada orang yang sebegini. Jadi oleh sebab itu mungkin dalam kelompok keluarga begini mungkin masih ada yang paksa. Tetapi itu pun ramai yang dah mula anak-anak yang kemudian ni dah tak fikir dah semua tu. Kan? Tetapi ramainya saya rasa rela lah, dia suka sama suka, dia tak kisah darjat, dia tak kisah ada harta, dah suka duit boleh dicari, asalkan kita bahagia, kita suka sama suka. Mungkin itulah. Tapi kenapa kena paksa? Kadang-kadang kalau tak paksa sampai sudah tak kahwin. Apa dia juga. Itu pun situasi yang konflik juga tu. Untuk orang-orang zaman sekarang kan. Contoh lah. Okey, dah ada alang-alang Syazwan dia cakap dia contoh. Mimi saya tanya Syazwan dulu. Okey, kita bukan apa tahu. Saya melalui benda ni. Kita anak lelaki kan. Bila kita lelaki, restu ibu sangat penting. Pilihan ibu yang terbaik. Orang kata gerak hati ibu tu tak boleh nak ditidakkan kan. Tapi mungkin tu juga menjadi satu dilema. Kalau katalah situasinya Syazwan ada pilihan. Tapi mak pula mungkin gerak hatinya berbeza. Macam mana nak kita tangani situasi itu? Saya ada dalam situasi macam tu. Okey. Jadi saya memang sedang ke sekarang? Pernah ada. Pernah. Dah settle. Okey. Okey, saya dulu saya memang kalau cari girlfriend yang memang steady, memang saya akan fikir, ni kalau girlfriend boleh bawa jumpa mak. Mak sebab mak saya jenis yang ni ada tak betul ada yang jadi saya kena fikir fit tak dengan mak saya nak. Tapi saya kena suka dulu. Dan fikir boleh bawa jumpa mak tak. Dan contohnya saya punya bekas tunang saya ambil masa lama 4, 5 tahun, 6 tahun untuk bawa jumpa mak. Dan bila saya bawa jumpa mak tu, mak saya terus suka. Alhamdulillah. Jadi saya tahu time dia bila dah okey kot, dia fit okey kot, baru bawa jumpa mak. Dan mak saya
pula kalau saya dah rasa dah bawa tu, mungkin dia tahu ada sesi saya jarang bawa perempuan kan, jumpa dia. Okey. Kalau apa yang dikongsikan oleh Syazwan sendiri, orang kata memang Syazwan menekankan restu ibu itulah. Kalau orang kata kalau kita tak mengikut apa yang ibu kita suka ataupun kriteria ibu tu sendiri, kita sendiri rasa macam tak selesa nak bawa jumpa Bukan orang saya baru. takkan ikut kriteria mak apa yang mak saya nak, tapi saya akan make sure that benda yang contohnya benda bukan mak saya bukan yang nak yang apa yang kaya ke apa tak, yang dia punya behavior dia sesuai dengan menantu kalau jadi menantu. Jadi saya akan make sure that macam tunang saya pernah fikir okey dah betul. Okey, this is the time untuk bawa dan bawa dan kita yakinkanlah dan restu tu. Saya rasa sebab apa tahu? Pasal dalam keluar Malaysia ni kita kena faham orang Malaysia kahwin dia bukan hanya suami isteri tahu. Keluarga dengan keluarga. Itu dia kena ngam, kalau tidak ada isu-isu pecah belah, cerai berai. Betul, sangat setuju. Tapi kan Mimi, kalau orang cakap kahwin paksa atau rela, kalau rela tu sendiri pun kita tak tahu orang kata tahap kebahagiaan, chemistry macam mana, sebab orang Itulah kata dia. sebelum kahwin Itulah tu dia. lain. Itulah dia. Terima kasih sangat Fatin. Itulah dia sebenarnya, guys. Macam mana tu? Tadi kata tak setuju. Menerusi pengalaman Mimi lah. Melalui pengalaman Mimi dah pernah berkahwin dan bercerai. Mimi berkahwin tu atas dasar arwah bapa Mimi, dia sakit dan dia nak tengok anak perempuan pertama dia diwalikan oleh dia. Nak tengok kita bersanding. Jadi dari situ memang kita sebagai anak ni rasa pressure tu, tapi kadang-kadang kita jadi macam kita rela kan, sebab dia cuma nak kita bahagia. Itu satu parents, dia nak kita bahagia. Tapi kira macam Mimi teruskan dengan perkahwinan tu, tapi sebenarnya bila kita tak ada connection and tak bersama atas dasar cinta dan persefahaman yang betul. Apa saja yang kita buat, keputusan kita nak kahwin itu sebenarnya hanya memudaratkan diri kita dan juga keluarga kita. Sebab kita pun tak berapa sure kan. Lepas tu kita depress dari segi tu. Lepas tu kita nak patah balik daripada keputusan tu. Itulah di mana depresi itu bermula kan. Tapi kira itulah sebab kita kena go through semua. Mimi kena go through benda tu untuk Mimi belajar yang memang betul. Kalau kita nak cari pasangan hidup, itu ada satu keputusan yang sebenarnya sangat-sangat penting dalam hidup anda. Tengok kamera nampak tahu. Dia cakap kat penonton semua. Okey, sebenarnya bila cakap pasal jodoh, paksa, rela, kadang-kadang bila kita tengok dalam kehidupan ni semua pun kita tak tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang terbaik maupun tidak. Okey, tapi kita akan teruskan bersama dengan mereka lagi. Apa kata kita dengar dulu pendapat orang ramai tentang topik kita ni. Mereka suka kena paksa ke ataupun rela? Kita saksikan. Saya tak suka lah kahwin paksa. Walaupun kalau suami saya nak paksa anak saya, kami rasa biarlah rela. Macam mak ayah saya pun membenarkan saya kahwin dengan rela hati. Jadi saya kahwin, bila kita buat wedding planner ni, kita sebagai wedding planner kita tengok kalau rela tu dia punya kemeriahan dia punya suami isteri bila bride and groom tu, kalau dekat pelamin tu dia nampak suka tu kan, lain lah. Jadi kita jangan paksa, biarlah mereka rela. Bagi saya rasa mestilah kahwin rela. So sebab itulah orang kata menentukan kebahagiaan masa depan kita. So bila kahwin paksa ni akan efek emosi, hati. So akan ada risiko-risiko yang bakal menanti di masa depan. Kadang-kadang budak-budak ni dia tak tahu, dia tak ada masa nak jumpa ramai orang kan. So kita selalu introduce lah orang ni, orang tu. Bukanlah kita nak paksa dia, cuma kita kasih dia pilihan yang kita rasa sesuai dengan dia. Dari segi background dia, dari segi family. Saya rasa bukanlah kita nak paksa, tapi kalau dia tu pilih mana yang kita rasa macam tak sesuai, tak tengok akhlak dia macam mana, kita paksalah dengan kahwin dengan pilihan yang kita buat suami isteri. Ada yang bersetuju untuk kahwin rela dan mungkin ada yang persoalan, tak boleh ke kahwin paksa, tak ada ke indah selepas dipaksa tu. Mungkin kita boleh tanya kalau doktor. jawab sendiri, kalau bila pengawinan macam mana? Saya tetap percaya kepada parents punya restu. Kalau sekiranya itu permintaan mak saya takutlah doktor, sebab lepas kita kahwin ataupun kita macam ingkar apa permintaan ibu kita lah, especially kita akan ada benda-benda yang mungkin tak sedap. Macam mana? Dia macam ni lah. Perkahwinan ni dia subjektif tau. Macam kita kata, Mimi ada satu pengalaman disuruh kahwin dan dia tidak bahagia. Tetapi saya juga
ada rakan-rakan yang dipaksa kahwin sampai hari ini sangat bahagia dan juga bercinta selepas berkahwin. Pun ada juga. Jadi kita tidak boleh ambil satu kasut yang mana saiznya sesuai untuk semua orang. Maknanya tadi kitalah yang lebih tahu sebenarnya ini hidup kita, ini masa depan kita, ini pilihan kita. Jadi memang saya setuju kata Fatin tadi, keberkatan daripada ibu bapa itu adalah sangat penting. Ya, maknanya dialah yang akan mengiringi perjalanan kita. Tetapi banyak juga yang kahwin pada peringkat awal nampak bahagia, mak suka, bercerai-berai juga. Kan? Jadi kita tak boleh macam saya kata begitu. Tapi apa sebab dalam agama kita tengok adanya pertunangan. Kita walaupun kahwin, kata dipaksa kahwin, bukannya hari ini ambil aja tepi jalan ambil anak kahwin kan. Dia ada fasa. Okey, misalnya dipaksa kahwin ini keluarga biasanya dah saling kenal kan. Oh, dia kawan sekolah saya waktu dulu, kawan baik kan. Saya nak mengakrabkan, nak berbesanlah. Dah kenal lama mungkin. Keluarga dah saling kenal. Cuma mungkin anak-anak perlukan masa. Jadi bila anak-anak perlukan masa, itu gunanya fasa pertunangan. Okey, pertunangan itu untuk kita kenal. Masa tu cubalah kenal. Carilah ada tak persamaan, apa perbezaannya, apa yang aku boleh suka pada dia dan apa yang mungkin mencabar aku kalau aku berkahwin dengan dia. Jadi pertunangan itulah yang menentukan kita nak ataupun tak nak. Sama ada kita terpaksa atau rela juga akhirnya kan. Okey, Syazwan, macam kita tengoklah, saya sendiri pun kahwin lewat tau. Cik abang berkongsi ni kan, cerita dia. Berkongsi jujur je. Betul, dia akan jadi satu dilema yang macam bila nak kahwin ni kan, kawanlah dengan dia, kawanlah dengan itu. Kadang-kadang kita terasa tertekan. Tapi untuk Syazwan ni, adakah akhirnya mungkin sanggup kalah dengan tekanan ataupun tak apa, aku nak tunggu juga sampai seseorang yang aku benar-benar rela. Macam mana? Saya tak pressure langsung. Langsung tak. Which is daripada parents saya pun tak pernah pun macam bila nak kahwin. So adik saya kahwin dulu pun. Daripada kawan-kawan pun banyak, saya sekolah lelaki. Jadi kawan-kawan sekolah saya ada yang tak kahwin lagi. Jadi so kita orang tak cerita pun pasal benda-benda ni. Jadi tak ada pressure bila nak kahwin, bila tak ada. Okey, soalan menarik. Katalah dah usia macam ni, Syazwan, aku ada kawan nak kenal kakak engkau ni. Kau kawanlah dengan dia, kau tengok. Jadi macam mana? Pasal kadang ada orang dia memang terus menutup hati dia. Ada orang memang terbuka. Okey, tak apa, siapa nak kawan aku? Kita kawan, kita kenal. Kalau jodoh kita jodoh. Macam mana pendirian tu? Kena mamak. Saya gitu. Saya bilang jadi gitu. Macam saya open to everyone. Open to options. Ya, open to options. So macam like kita tak tahu kadang-kadang orang tu mungkin depan ni jodoh saya kan, mungkin tak tahu. Kita kan jumpa orang, kita tak tahu macam mana. Saya banyak macam couple dengan orang yang bukannya daripada circle saya, mana-mana datang kan. So saya open to option lah. Saya bukan apa Fatin, maknanya sekarang ni kalau dah terjumpa jodoh daripada wanita hari ni, maknanya Syazwan kena terima kasih kat saya tau. Jual ni. Okey. Macam Mimi sendiri kan, macam tadi doktor ada kongsikan berkenaan dengan orang kata restu semua sekala kan. Tapi kan kalau kita sendiri, macam mana agaknya kalau Mimi dalam situasi Mimi yang sebelum ni Mimi kongsikan, nak bawa diri untuk permulaan perkahwinan tu sendiri. Lepas tu tadi yang gelak tu tadi kenapa tu? Kita nak tahu juga. Silakan. Sebab memang kawan-kawan kita ni yang sayang kat kita, dia sukalah nak kenang-kenangkan. Nak sentiasa nak kenang-kenangkan yang ni sesuai untuk you, yang ni sesuai untuk you. Tapi Mimi sekarang dalam fasa bila kita dah bercerai, Mimi rasa Mimi tengah mula betul-betul kenali diri Mimi. So memang masa awal-awal perkahwinan sangat-sangat lain. Awkward sangat. Sebab ada banyak compromise yang Mimi rasa it's something that Mimi sebenarnya tak sanggup, tapi Mimi kena buat sebab Mimi seorang isteri. Dia jadi macam itulah. Okey. Jadi dari situ Mimi rasa ada banyak pengorbanan yang Mimi rasa dia tak ada balance kena kan. Tapi dari situlah kita belajar siapa diri kita sebenar. Kadang-kadang bila kita masuk berkahwin, Mimi berkahwin tu umur Mimi 29. Mimi ingatkan Mimi dah ready kan. Mimi ingatkan macam okey, tapi
Tuhan ni memang kerja dia work in miraculous way lah. Dia memang cara dia nak tunjuk kita macam mana kita nak grow ni adalah dia bagi kita situation yang betul-betul mencabar kan. Di mana Mimi bertanya kan, adakah hidup Mimi ni sama macam hidup mama Mimi? Yang macam adakah kita ni kena question balik lah. Kita Mimi question balik kenapa Mimi attract orang-orang yang macam ni? Atau dari situ Mimi rasa Mimi lebih fokus kepada apa yang Mimi nak supaya Mimi tak buang masa orang bila kita jumpa kenali hati orang pun kita dah jadi diri sendiri di mana macam this is who I am. Tak ada nak cover atau apa kan, sebab kalau kita tak jadi kita move on. Itulah, kita dah matang lah. Jangan buang masa jangan buang masa janganlah siapa kena paksa-paksa, janganlah. Kalau nak cakap kita cakap terang-terang. Betul tak? Emosi pula. Kan? Okey, doktor, kalau kita nak tengok perkataan paksa dari dia, setuju tak kalau saya kata sebenarnya zaman sekarang ni paksa ni dah tak boleh diguna pakai, dah tak relevan. Kerana apa? Sekarang anak-anak muda boleh berkenalan secara orang kata terbuka. Kita ada Instagram, ada Facebook, dan kadang-kadang mereka mengasakan pilihan mereka tu, ini aku dah tengok dah semua ni. Aku rasa ini yang terbaik. Jadi macam mana peranan mak ayah pula tu? Okey. Pertama sekali kepada anak-anak muda, kalau kita kenal orang hanya melalui sosial media, di sosial media ni orang cerita yang baik-baik. Okey, ini jawapan dia. Iya sangat. Ya, yang bagus-bagus. Yang semua yang buruk-buruk dia ambil kapet dia letak kat bawah dulu. Kan? Jadi sebab itu kita kena jangan terkopoh gapah, tergesa-gesa. Dan kita jangan rasa tertekan hanya kerana kita dah usia agak lanjut dah. Hari ini juga aku kena cari jodoh aku. Kan? Sebenarnya kadang-kadang jodoh itu kita tak jangka. Kadang-kadang kita tiba-tiba kita jumpa, kita suka. Cuma saya sarankan kepada ramai orang, saya kata cuba luaskan pergaulan kita daripada circle yang kita ada sekarang. Okay? Kalau kita seorang artis, kita hanya duduk dalam lingkungan artis, kita jumpa artis sajalah. Saya sokong sangat ni. Cuba keluar kan. Terlibat dengan NGO, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja sosial. Lepas tu mungkin terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tak pernah kita libatkan. Jadi di situ kita akan jumpa lebih ramai orang dan kita akan ada option, pilihan yang lebih banyak. Jadi di situ mungkin baru kita jumpa, di sini rupanya jodoh aku. Kadang-kadang jodoh kita tu langsung tak ada kena-mengena dengan karier kita langsung. Ya, betul. Kan? Di situ mungkin bahagia dia. Syazwan jodoh dia jururawat ke? Cikgu ke? Kena sakit dulu masuk hospital. Jadi berkenan dengan jururawat. Betul. Saya suka luaskan lingkungan orang kata sosial dan persahabatan kita lah. Tapi doktor, luaskan tu kadang-kadang kita terikat macam industri kita ni yang sama, masa kita memang busy untuk kerja. Itu je orang yang kita jumpa. Betul, tapi kadang-kadang kita bercuti kan. Dalam bercuti, dalam rehat, dalam kita buat perkara yang lain, mungkin hanya jumpa dia 1-2 hari. Betul Tetapi sangat bila tu. ada chemistry, aku suka betul lah kat dia ni kan. Betul sangat tu. Cinta pandang pertama. Ya, cinta pandang pertama. Jodoh itu misteri tau. Jodoh Ini macam kadang-kadang setuju lalu sangat. kat depan mata ni. Jadi sila tambah sikit. Mungkin Betul. Mak bersetuju dengan pendapat Mimi doktor tadi. rasa kira sekarang ni more than ever kan. Mimi rely on Mimi punya hati. Kata hati Mimi kata apa. Masa tu Mimi rasa inilah penting dia sebagai seorang wanita. Kita punya intuition ni sangat kuat. Kalau kita tak pandai guna dan sayanglah. So selalunya kata hati kita akan bagi tahu kalau ini dia. Kalau kita nak pursue kan masa tu, tak boleh emosi. Tak boleh emosi kan. Kita at least be aware. Kalau macam apa body kita rasa bila kita bercakap atau cuba mengenali seseorang tu, kita sebenarnya dah tahu dekat dalam hati ni, cuma kena selalu asah, polish kita punya intuition. Okey, bagi Syazwan kita nak fokus pada benda yang positif lah. Positifnya kalau paksa, positifnya juga kalau rela. Mungkin kalau Syazwan boleh. Saya rasa paksa sekarang saya rasa bukan paksa lah. Sekarang ni dia range lah. Kan. Kalau tu saya rasa didesak lah mungkin. Didesak. Ataupun permintaan. Permintaan mungkin. Baik dia. Baik dia ada mungkin surprise. Macam tadi, macam drama tadi tu. Okey, surprise. Dan percaya pada jodoh tu. Dan jadi saya kata dia, kalau itu dah kerja Tuhan dan bila Tuhan dah tetapkan, dan kalau kata itu caranya saya berkahwin, saya have to work benda tu jadi
supaya menjadi lah. Sebab saya rasa, saya percaya, saya percaya macam ni. Takut. Kenapa Aku salah cakap. Saya rasa macam ni. Bila dah kahwin tu, is kerja Tuhan. Jadi kalau kata apa-apa jadi dengan perkahwinan itu adalah kerja manusia. Jadi kalau kata apa jadi, kerja manusia. Jadi kalau kata tak jadi, bukannya salah Tuhan dah. Betul. Kita punya kerja lah. Kita punya kerja. Jadi kalau dah kena paksa dan kena works benda tu untuk supaya menjadi lah. Tak tahu macam mana, saya tak kahwin lagi. Jadi tapi kena works lah benda tu, kalau benda tu dah paksa kan. Saya suka jawapan tetamu kepada cukup matang. Tak tengok ugi dia orang ni semua. Tapi macam apa yang dikongsikan Syazwan sebentar tadi, mungkin kita macam mana pendekatan yang kita nak terima walau dalam apa pun situasi ada manisnya dalam keadaan tu. Kita kena percaya bahawa semua orang ini sebenarnya ada kelebihan, ada kebaikan. Dan ada ketikanya bila keluarga paksa kita sebab dia tahu kita mungkin terlalu sibuk untuk mencari. Kan? Dan kalau kita terlalu sibuk untuk mencari, dia tolong carikan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata terpaksa memenuhi permintaan, kita kena tanam tekad bahawa perkahwinan ini akan berakhir dengan kebahagiaan dan selama-lamanya. Jadi oleh sebab itu kita kena mula belajar mengenali. Jangan kita kata dia bukan jodoh aku, dia bukan jodoh aku, dia bukan. Apabila kita selalu berzikir dia bukan jodoh, meratib dia bukan jodoh aku, hari-hari kita cari salah dia. Jadi doa. Jadi doa dan kita cari salah dia, silap dia. Tetapi kalau kita kata inilah sebenarnya yang telah Allah tetapkan sebagai jodoh aku, maka kita cari kebaikan dia. Kecuali sememangnya ada kekurangan yang sangat nyata, yang terpaksa kita berpisah, yang tak boleh kita lawan lagi, tak boleh kita elakkan lagi. Itu lainlah. Itulah juga takdirnya. Cuba sedaya upaya untuk mencari bahagia apabila sudah berlakunya ijab kabul. Okey, satu rumusan kesimpulan yang cukup cantik daripada Dr. Tengku Asmadi, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada doktor dan juga kepada Syazwan Zulkifli dan juga Mimi Fly kerana berkongsi kisah ataupun pendapat yang cukup orang kata matang. Seronok pasal kahwin paksa rela ni sebenarnya. Awak pun saya nampak seronok sangat. Tapi pasal kita dah seronok sangat ni, jadi kita berehat seketika. Pastikan anda terus bersama dengan kami kerana sebentar lagi kita akan bersama dengan Sufi Rashid. Jangan ke mana-mana. Thank you. Wanita hari ini. Seakan tersekat, jiwa yang tenat dan melarat, mengenang cinta kini tiada, kerana ku yang bersalah. Bila ku terdengar namamu, rasa rindu selubungi kalbu, ruang hati yang benam hampa terhenti segala. Ku tak menyangka ini berlaku, terpaksa meninggalkan dirimu. Bukan dia ku melukakanmu, lupakanlah salahku. Walau jauh terpisah darimu, cintamu tetap mengantungiku. Ku janji takkan ada pengganti kekasih yang terakhir. Sebelum ku sembuhkan hati, ku angkat doaku kembali agar dirinya temu bahagia abadi selamanya. Ku tak menyangka ini berlaku, terpaksa meninggalkan dirimu. Bukan dia ku melukakanmu, lupakanlah salahku. Walau jauh terpisah darimu, cintamu tetap mengantungiku. Ku janji takkan ada pengganti kekasih yang terakhir. Kau bagaikan putih-putih salju yang turun
terpaksa meninggalkan dirimu. Bukan niatku melukakanmu, lupakanlah salahku. Walau jauh terpisah darimu, cintamu tetap menghantuiku. Ku janji takkan ada pengganti kekasih yang terakhir. Itu dia yang terakhir Sinilah secara kita. langsung di mana Kita ke sini dah. dinyanyian juga secara langsung. Terima kasih Sufi bersama kita pada hari ini. Terima kasih Bang. Itu dia yang terakhir orang kata buah tangan terbaru daripada Sufi Rashid. Okey, mengenai lagu ini ceritakan, kongsikan kepada penonton. Kerana saya bila dengar tadi saya dah menjadi salah seorang peminat lagu. Alhamdulillah. Tadi nampak macam gini-gini kan? Itu merasai itu. Lagu ni bukan yang terakhir. Okey. Lagu ni bertajuk yang terakhir dan saya sangat terharu sebenarnya sebab lagu ni komposernya seorang komposer handal, komposer Omar K. Dan ya, memang ini antara komposer yang saya bekerjasama yang betul-betul detail, yang betul-betul sangat-sangat kita experience lah. Sebab dia kan yalah baru-baru ni menang AJL, menang Daniel, dan bila dia approach saya untuk kata contribute sebuah lagu, saya pun macam takkan nak cakap no kan. Saya pun cakap yes. Dan ini adalah kata lagu yang paling lama saya rekod 2 hari, selalunya sehari habis. Tapi sebab Omar King seorang komposer yang sangat detail. Teliti dia. Yes, walaupun lagu tu dia letak dia melodi yang macam senang, simple, tapi benda simple tu sebenarnya susah. Sebenarnya nak repeat dalam lagu ni tinggi kan. Betul. So memang alhamdulillah, dan hasilnya pun saya memang kata bukan puas je lah, memang puas sangat lah. Alhamdulillah. Dah berapa hari dah lagu ni? Lagu ni 2 minggu. 2 minggu. Minggu views pun masih meningkat lagi. So insya-Allah aku kata kalau makin lebih orang tahu tarikan tu ada, dan lagu ni memang saya semua cakap memang senang nak nyanyi. Memang khas untuk orang nyanyi lah. Nampak Farin tadi dah boleh dah tu. Itulah. Nampak betul-betul bila dia buat persembahan tadi kita dapat rasa tu dia punya. Tapi saya nak fahamkan yang terakhir, jalan ceritanya, kisahnya ni. Okey, kalau yalah macam peminat saya kenal saya dengan lagu Aku Sanggup, lagu Aku Sendiri, lagu tiba-tiba lagu Happy Cinta hari itu masa kahwin. So ni yang terakhir ni kirakan mengisahkan seorang bukan penciptaan saja, kirakan sebuah perkenalan yang kita yang terakhir untuk perempuan tu. Kira perempuan tu kirakan that girl kita dah last dah chop dia. Tetapi ada tetapi. Kalau tengok music video dia kan, dia ibarat macam yalah, ini kisah benar. Orang bila awal-awal bercinta macam manis bahagia kan. Semuanya indah-indah. Yes, awal-awal tu indah. Tapi along the way gila kesibukan kerja, kita nak kasih kata partner kita faham kita pun bukan sesuatu yang mudah. So dalam jalan cerita ni ibarat macam okey, terlampau busy sangat sampaikan dia macam abaikan. Terabaikan. Dan ada kata jalan cerita yang seterusnya, continuation insya-Allah. Mungkin ada lagu menyusul ni agaknya nanti. Okey, dari segi promosi sekarang ni kita dah ada tengok music video dah selesai. Walaupun dalam situasi sekarang ni yang mencabar pun berjaya. Betul. Kata seni muzik ni tak boleh henti. Dia kata kalau kita kata walaupun kesibukan macam mana, kita kena hasilkan sesuatu sebab kita ada followers kita, peminat kita, dan orang ikut kita dengan pelbagai kata sebab dari segi bisnes atau lagu. So macam Sufi, I make sure yang every year at least 2-3 lagu keluar supaya ada album lah, satu album. Sama ada lagu tu dia boom ke tidak tu itu dah rezeki. Tapi peminat mungkin tertunggu-tunggu. Yes, correct. Baik Sufi, sampaikan kata akhir dan pesanan anda kepada penonton semua untuk bagaimana mereka nak menyaksikan video klip ini dan juga terus mengikuti perkembangan anda, sosial media anda. Silakan. Okey, kepada semua, first of all terima kasih kepada wanita hari ini sebab mengundang saya pagi-pagi ini, dan saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong saya dan fans saya di sana, walaupun tak dapat jumpa dah hampir setahun, walaupun jauh tetap di hati gitu. Itu yang kita nak dengar tu. Tapi boleh ikut, boleh follow saya di Sufi Rashid di Twitter, Facebook, Instagram Sufi Rashid. Untuk lagu ni boleh ke Rocket Fuel Network dekat YouTube, search yang terakhir. Bukan yang terakhir dari Sufi Rashid tau, yang terakhir saja. Saya akan terus ikuti perkembangan Sufi Rashid dan kita ucapkan selamat berjaya kepada beliau dan juga yang terakhir. Tapi apapun, Fatin, kita belum berakhir kerana kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
Wanita hari ini, wanita hari ini. Ya, kita kembali lagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kita. Hari ini cukup meriah. Meriah Cukup menarik dengan topik tetamu-tetamu kita. Anda kita. boleh saksikan kami kembali di Facebook ataupun dia juga YouTube kami di TV3 untuk Wanita Hari Ini. Okey, baik Fatin, kita nak bercakap mengenai lagu Cinta Kita episod yang ketiga minggu ini. Lagu Cinta Kita 2 terus trending di media sosial. 6 lagi pasangan penyanyi telah membuat persembahan di minggu kedua. Dan teruskan menonton episod ketiga macam Fatin cakap tadi, lagu Cinta Kita yang dihostkan Ali Mazlin, juga beberapa juri Masih Dayu pada 29 November pada jam 9 malam di TV3. Jadi kongsi pendapat anda di media sosial dengan menggunakan tanda pagar ataupun hashtag lagu Cinta Kita 2. Itu dia Ahad 29 November jam 9 malam di TV3. Cukup menarik lagu Cinta Kita ni. Lagu-lagu cinta untuk kita semua. Okey, dan harapnya hari ini perkongsian yang kita rasa cukup menarik, mungkin memberi impak kepada penonton hari ini, dapat memberi manfaat buka mata dan mungkin buka orang kata minda kita. lah. Saya nak tambah satu lagi, peranan doa dalam mencari jodoh. Okey, kami akan kembali lagi pada hari esok dengan topik yang juga cukup menarik, manfaat roti. Roti pelbagai-bagai roti, tapi kalau anda tanya pada saya Fatih, saya suka makan roti whole grain, bijirin penuh. Saya roti mana-mana pun saya okey. Janji kenyang. Okey, siapa peminat roti mungkin terus bersama kami esok bersama Rina dan juga Hawa. Jadi terus menjaga SOP dan patuh kepada saran kerajaan. Assalamualaikum. Jaga diri. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada